Proses penyerapan dan asimilasi. Jadi setelah bahan makanan dicerna secara kimia dari polimer menjadi monomernya, maka berlakulah proses seterusnya iaitu penyerapan. Selepas penyerapan, bahan makanan itu akan diasimilasi, maknanya ditukang. Assimilate ini maknanya dibawa masuk ke dalam badan, diguna untuk membina struktur dan diguna untuk kegunaan tubuh badan. Assimilate. Okey, ini proses penyerapan. Kita tahu ini vilus, ini sel epitelium. Di dalamnya ada dua salur iaitu kapilari darah dengan laktil. Laktil ini adalah unjuran daripada sistem limfa. Jadi apa yang berlaku ialah bahan akan meresap masuk mengikut kategori ataupun jenisnya. Jadi bahan-bahan hidrofilik yang suka air akan masuk ke dalam kapilari darah. Sementara bahan-bahan yang hidrofobik, asid lemak, gliserol, vitamin A, D, E dan K akan masuk ke dalam laktil. Setelah itu ke mana? Okey, kapilari darah ini akan bersambung dengan vena porta. Hepar, port ini pelabuhan. Jadi maknanya dia macam pelabuhan mengumpul semua bahan-bahan. Kalau dulu namanya ni zaman cikgu dia pakai nama Melayu lama. Vena labuhan hati. Hepar ni hati. Jadi daripada vena portal hepar akan dihantar ke hati. Sementara laktil ini akan masuk ke dalam sistem limfa dan seterusnya masuk ke dalam sistem peredaran darah melalui vena subclavicle. Nanti cikgu tunjuk dia punya salur darah. Okey, proses penyerapan. Ini usus kecil, ileum. Tidak tahu haiwan apa ni. Okey, kalau kamu nampak ni ada salur-salur ni. Yang hitam ini kita tahu ini salur darah. Yang putih jernih ini kandungannya ni, inilah sistem limfa bersambung dengan laktil. Sementara salur darah yang besar ni, inilah vena portal hepar. Ini akan bawa bahan makanan tu ke hati. Okey, kita tengok proses asimilasi. Apa berlaku setelah makanan diserap? Okey, akan dibawa ke hati. Ini bahan-bahan yang hidrofilik, yang suka air, ikut darah. Di sini glukosa akan dihantar ke sel atau tisu. Untuk apa? Salah satunya ialah untuk proses respirasi, untuk menghasilkan tenaga ATP. Selebihnya akan disimpan sebagai glycogen. Glycogen ini adalah polimer karbohidrat yang disimpan di dalam haiwan. Dan juga di otot. Jadi ada dua simpanan. Okey, itu sebabnya bagi atlet jarak jauh, sebelum acara, seminggu sebelum acara tu biasanya akan makan banyak karbohidrat. Tujuannya menyimpan sebanyak mungkin glycogen. Sebab kalau melari 42 km itu terlampau banyak tenaga diperlukan. Kalau habis tenaga ni cramp muscle. Dan glycogen ini boleh ditukar menjadi glukosa semula. Macam kita puasa, bila kita lapar, kurang bertenaga, maka simpanan glycogen di hati dengan di otot akan ditukar balik. Okay. Asid amino. Asid amino sama juga. Dari hati akan dihantar melalui seluruh darah ke seluruh tubuh badan, ke sel. Tujuannya untuk apa? Untuk membina protein, untuk mengganti tisu yang rosak dan mati, untuk pembesaran, untuk buat enzim dan sebagainya. Sebagainya dibuat di hati, sintesis protein dan beberapa enzim berlaku di hati. Kalau berlebih, akan dibuang dalam bentuk urea atau asid urik, urine, air kencing. Itu sebabnya kalau orang kena gout, asid urik, mereka tidak digalakkan makan makanan tertentu yang tinggi kandungan
protein yang boleh menyebabkan peningkatan asid urik. Okey, lemak dan gliserol tadi kemana ceritanya? Jadi akan masuk balik ke dalam salur darah ini melalui vena subclavicle. Hijau ni adalah sistem limfa. Jadi bahan tadi akan dia bersambung di sini. Jadi bahan-bahan dari sistem limfa itu akan masuk balik ke dalam sistem peredaran darah dan dibawa ke sel dan tisu. Asid lemak akhirnya akan disimpan sebagai lemak di bawah kulit ataupun yang dipanggil sebagai tisu adipos.